Okey baik, sahabat-sahabat, dekat belakang saya ni, ini tawaran Ini tawaran untuk badal haji. Badal haji RM2,800. RM2,800. Gambar yang pertama tak bagi tahu siapa yang buat, tapi disebutkan dekat sini disertakan badal umrah. Ni badal umrah lah ni. Badal umrah, khatam Al-Quran, tahlil arwah sekali. Dia siap bagi cenderahati sijil akuan pelaksanaan badal haji. Sijil akuan pelaksanaan badal umrah. Dia buat badal haji, badal umrah ni. Dua ni. Padu ni. Sijil akuan pelaksanaan khatam Al-Quran dan tahlil. Al-Quran dia bagi lagi. Al-Quran cetakan Madinah. Sejadah eksklusif Saudi. Daripada Saudi ni. Air Zam-Zam 5 liter. Yang ni yang dia bagi. Dia bagi. Kita tengok lagi. Saya nak tunjuk lagi. Pakej Sakinah. 2,500. Tadi 2,500 Tadi saya sebut 3,500 Ni 2,500. Gila punya harga ni. Memang siapa tak ambil rugi ni. Kena pergi dengan Syabudin lah ni. Kalau Syabudin boleh bagi ni. Syabudin tak boleh bagi. Pakej Sakinah. Pelaksanaan badal haji, badal umrah, Al-Quran, video pelaksanaan, cendera hati. Kemudian dia bagi ayat hadis Nabi lah kat situ. Wahai Rasulullah, ayahku sudah sangat tua, tidak mampu haji umrah. Dan perjalanan beliau menjawab, hajikanlah ayahmu, umrahkanlah. Okey, dia bagi hadis berkenaan. Siap dia bagi eksklusif sijil ukiran kayu. Ada sijil ukiran kayu. Cantik punya. Pakej rahmah. Pakej rahmah. Tadi pakej sakinah. Ini pakej rahmah pula. Pakej rahmah lagi padu. Tadi 2,500. Sekarang harga dia lagi murah. Bertambah murah. Daripada 2,500 kita jadi harga dia 1,800. Siapa tak mau Nabi Mak? Siapa tak mau bagi ni? 1,800 untuk seorang arwah. Dia bagi badal haji, doa khas depan Kaabah. Doa khas depan Kaabah. Meniaga betul dia ni. Video pelaksanaan, sijil pelaksanaan. Ada lagi, kita tunjuk lagi. Nanti kita minta Ustaz Ulah ni. Ini satu kenyataan daripada Lembaga Tabung Haji. Ini satu kenyataan, gambar yang ada dekat sini. Bukan. Ini adalah daripada Persatuan Pelajar Makkah. Okey, pelajar Mekah daripada pelajar Mekah tapi dia bubuh logo-logo tu kita kena pergi check balik lah kan. Isu badal haji 1443 ni tahun lepas punya. Dia kata pihak yang ingin melaksanakan badal haji digesa untuk sentiasa berhati-hati dari tertipu dengan pihak yang tidak bertanggungjawab. Dakwaan pelaksanaan badal haji dengan kadar upah yang terlalu rendah dan dikenalikan oleh pelajar-pelajar Malaysia di Mekah adalah tidak benar. So dia kata 12,000 lah. Dan ada kenyataan daripada Persatuan Pelajar berkaitan tentang isu ini juga. Ini kenyataan rasmi daripada Persatuan Pelajar Malaysia Mekah. Dia kata tular di sosial media sebahagian pihak atau syarikat yang mengambil upah badal haji, ini saya tolong baca untuk anda, bagi tahun 2022 dengan kos yang terlalu rendah dan mendakwa ia dilakukan oleh pelajar Malaysia di Mekah. Ini biasa kita dengar. Untuk makluman semua, Arab Saudi telah mengeluarkan harga pakej dan permit haji bagi tahun 2022 dan harga paling murah 12,000. Nanti Ustaz jelaskan nanti insya-Allah. Maka dengan ini Persatuan Pelajar Malaysia Mekah menafikan dakwaan sebahagian pihak, syarikat atau individu yang mendakwa badal haji yang mereka ambil dilakukan oleh pelajar Malaysia Mekah dan menggesa semua pihak yang ingin melaksanakan badal haji supaya berhati-hati dari tertipu dengan pihak yang tidak beramanah. Okey. Kemudian ada sikit lagi. Kita tengok daftarlah segera. Daripada harga 3,490 jadi 2,500. Jimat 900. Ustaz nak bagi Ustaz? Ustaz nak bagi. Upah badal haji dan umrah untuk 2023. 2023 tahun ni baru ni 2,500 saja. Bukan 3,500. 2,500 saja. Ui, syok. Kemudian ini saya baca satu kenyataan daripada seorang yang famous yang tengah jadi viral hari ini. Dia kata kenyataan dia ni ada dikeluarkan dekat sini. Nanti kita akan kuliti kenyataan ini sama-sama. Dia kata subhanallah macam-macam orang kata pada saya skamer lah dan sebagainya. Sebelum bersama dengan My Kurban Sendirian Berhad, saya dah semak betul-betul dengan foundernya. Maksudnya ustaz ni dia dah buat semakkan lah. Mereka sudah mengendalikan upah haji dan kurban akikah di Mekah lebih daripada 14 tahun. Maksudnya ada company yang dah lama menguruskan ni. Terbaru dia pun dah pergi sana dan dia berpuas hati dengan orang yang buat dekat sana. Kemudian dia kata, untuk makluman geng semua tahun ni
Ustaz bersama dengan Main Kurban akan jalankan kempen upah haji dengan hanya 3,700. Package gold. Macam-macam korang akan dapat. Yang pertama, saya terkejut yang ni lah, dia punya ni, kelebihan dia ni. Yang pertama, upah haji, sejadah dari Madinah. Yang ketiga, korban kambing dekat Mekah. Pendapat juga, naskah Al-Quran, kurma ajwah aliyah 250 gram, canvas bag eksklusif Main Kurban dan sijil penyertaan. Itulah yang dia dah dibuat. Jadi kita minta Ustaz ulas sikit lah berkaitan isu ni Ustaz. Betul ke tak betul ni? Benda ni. Sebab kalau betul, kita semua nak pi. Harga dia terlalu murah Ustaz. Kalau betul, semua kita nak pi. Tapi kalau tak betul ataupun mungkin kalau kita tak kata tak betul tu mungkin susah sikit lah. Tapi kita kata kalau ia meragukan, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami. Sila Ustaz. Macam Ustaz kata, saya nak kena kupas sikit. Tapi saya tak tahu sikit tu kat mana. Banyak boleh Ustaz, Okey. tak ada masalah. Saya highlight beberapa yang sempat lah. Yang pertama, poster yang pertama tadi, dia ada nyatakan badal haji, package-nya datang dengan, dia akan dapat badal umrah, dia akan dapat Al-Quran, dia akan dapat hadiah berupa air zam-zam, dia akan dapat sijil dan seumpamanya. Baik. Yang pertama, haji itu memang dilakukan bersama dengan umrah. Dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu an, kata Ibn Abbas radhiyallahu an, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah dengan 4 kali. Umratul Hudaybiyah wa umratul qada, umrah inda fath Makkah wa umrah ma'a hajjatih. Umrah ketika Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang oleh Suhail bin Amr dan berlakunya perjanjian yang mana berlakunya bai'atul ridwan ataupun bai'ah syajarah, perjanjian Hudaybiyah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah pada tahun ke-7 Hijrah menggantikan apa yang telah termeterai dalam perjanjian. Dan kemudian umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah ketika pembukaan Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Dan yang keempat adalah umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan haji baginda. Menunjukkan yang haji itu sendiri datang dengan ibadah umrah. Maka tak sewajarnya untuk dituliskan dalam badal haji itu orang akan mendapat si mati akan mendapat, ataupun orang yang tak mampu untuk mengerjakan haji dalam keadaan diuzur kekal, dia akan mendapat haji dan juga umrah. Kerana haji itu memang datang dengan umrah. Kalau nak nyatakan begitu, maka dia kena datangkan orang yang membayar untuk upah haji, dia akan dapat haji, dia akan dapat tawaf, dia akan dapat sa'i, dia akan dapat salat sunat tawaf, dia akan dapat minum air zam-zam, pahala dan segala pahala perlu dinyatakan supaya package tu nampak banyak. So this is the point where marketing dijadikan perkara-perkara ini sebagai satu perkara yang boleh mengaburi supaya ianya dilihat sebagai banyak manfaatnya. Tapi Ustaz, kalau dia tak buat umrah, harga dia kurang ni. Tak boleh. Untuk pengetahuan tuan-tuan, haji ada 3 kaedah, ada 3 pilihan, dan ianya boleh dipilih mengikut kesesuaian dan juga kemampuan seseorang. Sama ada dia melakukan haji ifrad, di mana dia melakukan haji dan kemudian selepas selesai haji dia melakukan umrah, ataupun dia melakukan haji kiran, di mana dia menggabungkan kedua-duanya dalam satu perlakuan, ataupun dia melakukan haji tamattu', di mana dia mengerjakan umrah kemudian dia berlepas dengan tahallul dan kemudian dia menunggu hari haji dan dia masuk hari haji wukuf dengan berihram. So ini kaedah, 3 kaedah. So dia tak boleh ada satu pun. Maksud Ustaz, dia ada buat package tadi, package Sakinah 2,500 haji dan juga umrah badal. Tapi dia buat package rahmah yang tak ada umrah kat situ. Tak ada umrah itu di 1,500. Package rahmah. Orang nak buat menu rahmah, dia buat package rahmah. Jadi menurut pandangan Ustaz, tak kena lah ni. Tak mungkin. Mustahil ada haji tanpa umrah. Jadi tak mungkin juga ada package rahmah untuk yang ni. Melainkan yang first tu dia letakkan haji adalah umrah adalah sebagai umrah tambahan di luar daripada perlakuan umrah untuk haji. Namun itu tidak mendapati sunnah. Kalau kita lihat kepada sunnahnya, Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ummul mukminin, beliau datang ke Makkah ketika orang datang untuk melaksanakan haji dan orang datang untuk mengerjakan tawaf umrah, sedangkan beliau dalam haid tidak mampu untuk mengerjakannya. Sehinggalah bila semua selesai haji, ketika orang bersiap-siap untuk meninggalkan Makkah, Aisyah ketika itu telah pun bersih daripada haidnya dan menyatakan keinginannya, hasrat beliau untuk melaksanakan umrah seperti mana orang lain dapat melaksanakan umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar, abang kepada Aisyah, untuk temankan Aisyah ke Tan'im
Sebab tu nama dia Masjid Aisyah untuk bermiqat umrah, dan itu hanya untuk Aisyah kerana Aisyah belum melaksanakan umrah. Sedangkan sahabat yang lain termasuklah Nabi SAW tidak menambah satu lagi umrah untuk menemankan Aisyah ataupun atas sebab mendapatkan pahala yang lebih. Maka kalau ada satu haji untuk dibadalkan dan kemudian ditambahkan dengan satu umrah, maka clearly ianya tidak menepati sunnah. Tapi dia menepati package lah. Package Untuk 1,800. ditambahkan menjadi mahal kan. Dia punya different berapa? Different dia? 2,500 package Sakinah tadi, tapi kalau nak bagi murah 1,800. 700 tu. Tak, yang sekali dengan tambahan umrah tu? 2,500. Kalau tak ada tambahan umrah, dia jadi 1,800. Different dia 700. 700. Jimat 700. Different dia 700 make sense lah untuk bayar tambang teksi untuk pergi miqat di Tanah Aim. Tapi maksudnya kemungkinannya adalah memang dia bukan umrah tambahan. Dia adalah umrah yang sama. Dia umrah haji tu. Boleh jadi umrah tambahan lah kalau dia ada different 700. Maksudnya kos asalnya adalah 1,800. 700 tu adalah untuk kos umrah tambahan tadi. Okey. Kemudian so kita sedang berbicara tentang kos asas iaitu 1,800. Bukan kos sebenar yang kita tahu. Ni kos asal. So 1,800 tidak termasuk dengan umrah tambahan. So now we are talking about haji dengan hadiah-hadiah tadi 1,800. Bila kita tengok kepada hadiah air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam tu clearly dia akan ambil dari sini ya. Akan ambil daripada orang yang jual kat Malaysia dengan harga mungkin RM150, RM160 terus sampai ke rumah. So 1,800 tolak RM150 tinggal lebih kurang RM1,650. 1,650 tolaklah Quran yang dibeli, Quran cetakan Madinah tu dengan nilainya RM35 ke RM40, equivalent to RM50. So tinggallah RM1,600. RM1,600 adalah apa yang dibayar untuk haji tu. Adakah ianya make sense? Saya bagi Ustaz, saya bagi Ustaz tak termasuk tasrih permit semua saya bayarkan. Sekarang ni saya bagi Ustaz RM1,600. Ustaz orang Mekah ni, Ustaz adalah orang Mekah. Saya bagi Ustaz RM1,600 untuk Ustaz jalankan ibadah haji yang mana padanya adanya umrah yang memakan masa 15 hari. Sehari equivalent tu RM100 lah. Equivalent RM100 tu mungkin RM80, RM85. Sehari saya bayar Ustaz RM85 untuk buat haji. Ustaz, saya bagi tahu sekarang ni musim umrah Ramadan dia mahal sikit lah. Sebelum Ramadan, Ustaz pergi Mekah ataupun Ustaz pergi Madinah, Ustaz ada grup. Ustaz minta bantuan daripada pelajar-pelajar yang memang ada dekat sana, yang bas kita sediakan, dia hanya datang ambil jemaah, naik bas, bawa jemaah pergi tempat ziarah. Untuk sesi ziarah, kita minta mutawif daripada kalangan students Madinah, mathalan. Mereka bawa ziarah dalam keadaan dah tersedia semua. Dah tersedia semua. Bas dah sedia, jemaah pun dah ready. Kita tak perlu, saya sebagai mutawif, saya tak perlu buat apa-apa melainkan saya naik bas dan bercakap. Dan sesi ziarah adalah setengah hari. Siapa yang pergi umrah tahulah, sesi ziarah Mekah setengah hari, sesi ziarah Madinah setengah hari. Bayaran, kalau Ustaz tanya siapa yang boleh bawa ziarah ni RM85, takkan ada orang reply mesej Ustaz. Minimum upah untuk kita upahkan orang untuk bawa ziarah. Bercakap saja Ustaz. Bukan nak kena jalan jauh-jauh, bukan nak kena pergi melontar, bukan nak kena buat apa-apa. Bercakap naik atas bas aircon. RM200 pun mungkin diam sikit. Adalah seorang dua. Saya ni baru belajar, boleh tak saya bawa jemaah tu? Mungkin ada. So adakah logik RM85 dibayar kepada orang yang akan hadap kesusahan selama 15 hari untuk buat haji? Jangan tak masuk akal lah. Langsung. Too good to be true lah. Nampak macam syok. Bila kita tengok marketing tu kan nampak macam syok. Tapi kalau kita tengok daripada sudut hakikat benda tu dilaksanakan, tak masuk di akal lah. Tak masuk di akal lah dengan harga-harga yang seperti ni. Tapi Ustaz betul ke tasrih RM12,000 tu? Macam saya bagi tahu hari tu lah. Kalau tasrih yang kita ambil, tasrih dan juga visa lain tasrih ni untuk rakyat ataupun orang yang berada di sana. Mukimin. Orang yang berada di sana tu dengan visa mukim visa penduduk ataupun residents. Kalau dia berada di sana atas visa bisnes ataupun visa pelancong, maka dia tak entitled untuk dapatkan tasrih. Kalau pelajar tu? Dia boleh dapatkan tasrih dia kena bayar lah. Sekarang ni berapa saya ada dapat itu 12 plus rial lah, 1,000. Oh, kalau RM12,000 RM12,000 equivalent tu equivalent tu RM14,000.
Macam saya 14 bagi tahu ada beberapa cara untuk mendapatkan tasrih. Sama Mhm. ada kita ambil direct melalui online yang dengan harga sedemikian, ataupun ada beberapa orang yang dia itu merupakan petugas kepada maktab. Mhm. Ataupun kebanyakannya datang daripada petugas jemaah Indonesia. Jemaah Indonesia ramai, Mhm. petugasnya juga ramai, ada petugas yang daripada kenalan, mungkin kenalan saya ada 4, 5 orang petugas yang memang dia tu ustaz, mursyid untuk jemaah Indonesia. So dia Mhm. memang ada tasrih, dia memang ada kemah, dia tak ada apa-apa kos yang besar untuk ditanggung melainkan dia punya belanja harian lah. Kira duit Mhm. tambahan lah. But still saya tak jumpa siapa yang nak RM85 sehari. Mana Walaupun ada? tas Mana ada? walaupun tasreh tu kita tolak tepi dah, isu tasreh Ya, tu. Ustaz, saya cakap terus terang ada beberapa kenalan saya yang memang handle, bertahun pun saya kenal, handle jemaah Indonesia. Dia Mhm. maksudnya tasrih semua dah dibayarlah, travel dah bayarkan tasrih dia, dia hanya perlu jaga jemaah dekat sana. So maksudnya dia memang ada tasrih, ada kebenaran untuk masuk, ada kebenaran untuk buat. Tak pernah daripada dulu, tak pernah dia minta bawah 3,000 dan tahun ni saya tanya dia minta RM6,000. Mhm. Dan itu adalah satu angka yang relevan sebenarnya untuk perbelanjaan dia selama 30 hari. Dia nak Mhm. uruskan, dia nak buat semua dan Lebih kurang dalam dalam masa yang sama umur dia RM8,000 atau RM7,000 macam tu lah. betul RM7,000, RM7,500 begitu. Yang tu kos yang dia Dan minta dan lah, itu paling dan murah lah tu. ya dan masuk pula tadi ada cerita kambing. Aduh, mustahil Ustaz, mustahil. Mustahil. Saya Tiba-tiba dengar kata kambing dekat Mekah murah katanya. okey, murah mana? Okey, kita cerita pasal baki RM1,600 daripada RM3,000 Okey. tadi Okey. RM1,600 tolak kambing. Kambing RM350 bersamaan dengan RM500. Ini kambing paling kurus RM350 RM500. So tinggal RM1,100 bahagi dengan 15 hari. Sudahnya jadi Mhm. RM30 RM40 sehari. Baik balik kerja hotel je. Jadi banquet boy. Mhm. Kan? Kerja Lagi 7 banyak E pun untung dia. sehari boleh dapat RM70 apa? Apa yang susah Mhm. sangat nak pergi jauh-jauh tu nak dapat RM70? Tapi syok lah kalau dia kata kalau dapat macam tu syok lah dengan harga 3,700 kita boleh dapat dengan pakej haji, kita boleh dapat dengan umrah. Lepas tu dia kata ada video sekali. Okey, fair enough. Kan dia kata ada video dia buat atas nama orang tu lah. Tapi Hmm. cuma saya ada satu lagi kemusykilan bila satu posting tu dia kata kali ni dia cuma ambil 500 orang sahaja, 500 pendaftaran sahaja. Macam dia Dia kata kata dia ayat ada tu, video Ustaz kita daftar untuk arwah ibu ayah kita mungkin tak ada kesempatan untuk melakukan haji semasa mereka hidup dulu. Kalau mampu daftar, okey geng. Saya bagi tahu awal-awal, saya buka untuk 500 pendaftaran je. Lepas tu harga ini tak dapat dah. Macam mana tu? Okey, berkaitan dengan video tadi. Ustaz, Hmm. semua orang boleh claim dia buat video. Semua Hmm. orang boleh claim. Kemudian dia boleh kata video suara tak dengar, orang ramai, tak sempat buat video dan seumpamanya. Akhirnya yang dia Hmm. buat video adalah slideshow. Oh, okay. Dia ambil gambar. Gambar-gambar, rangkuman gambar, buat slideshow. Hmm. Jadi dia claim Hmm. inilah dia video yang kami janjikan. Kalau sekalipun dia buat video tu betul, sekalipun dia buat video tu betul, kita nampaklah ada orang yang menyatakan saya buat haji untuk ini dan ini, untuk orang Hmm. ini dan ini. Dia buat haji pakai tasrih apa? Kena tahu yang tu. Kita sebagai yang membayar, kita Hmm. ada hak untuk minta tunjukkan tasrih. Hmm. Salah ke? Ustaz bayar saya. Lepas tu ustaz minta saya tunjukkan bukti saya memang dapat masuk Saudi, tunjukkan visa saya. At Hmm. least melegakan hati ustaz yang membayar. Betul lah. Salah ke ustaz minta? Memang tak salah lah. Jadi soalannya, adakah sesiapa yang pernah reveal benda ni? Pernah tunjuk dekat orang permit dia, tasrih dia, visa haji dia. Kenapa tak nak bagi? Tapi kan aku yang bayar. Faham ke maksud saya? Okey. Supaya kita Isu tahulah benda tu betul-betul dilakukan kan. Betul. Kita belum lagi persoalkan tentang pelaksanaan. Tapi bila orang banyak tanya, dia kata kalau tuan tak yakin tuan ambillah balik duit ni. Iyalah. Faham tak? Sebab tu saya memang kalau orang tu betul-betul minta saya carikan si pelaksana, saya akan bagi tahu awal-awal yang saya akan cari orang ni begini dan orang ni adalah orang yang saya memang tahulah cara pelaksanaannya, latar belakangnya, dan kalau dia minta harga ni, tuan ada hak lah sama ada nak proceed atau tidak. Sebab tu saya kata saya pernah buat yang sampai 14,000 tu. Iyalah. Dan apa yang
apa yang kita nyatakan, which is sesuatu yang bersifat telus, kita kena keluarkan dan kita kena nyatakan ini memang orang yang bukan Mhm. menipu. Macam mana ustaz bayar saya Mhm. untuk buat badal haji tapi saya tipu. Saya Betul. saya masuk ikut bawah tanah kan, jadi tikus Betul. mondok. Jadi dia Mhm. akan jadi umpama satu orang yang solat di rumah orang lain tanpa kebenaran. Betul. Faham tak? Dia jadi macam apa benda ni? Kita Yalah. sebenarnya agama kita, ibadah kita jadi macam mana kan? Macam Nabi sebut berkaitan tentang seorang lelaki yang doa dia Allah tak terima tu lah. Kan, Asy'atha doa wa kepada akbar. Allah cantik dah kan. Hmm. Tapi cuma baju Dia dia daripada haram dan rafa'a sebagainya yada macam tu. ya rafa'a yadahu ila sama' wa qala ya Rabb ya Yap, Rabb. betul, Kemudian mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, betul. minumannya haram, makanannya haram, wa Betul malbasuhu Allah haram, tu. pakaiannya haram. Fa anna yustajabu lah. Macam mana Allah nak Hmm. makbulkan doa dia? Zarina Agus dia ada kemusykilan macam mana yang saya ada kemusykilan tadi. Iaitu kemungkin satu orang boleh buat multiple time. Wallahu a'lam. Ustaz pernah jumpa tak? Saya tak nampak satu manusia boleh tahu Hmm. sama ada orang tu melaksanakan haji bagi Hmm. ramai orang ataupun tidak. Tapi saya pernah jumpa satu orang dia buat umrah untuk 3 orang. Sebenarnya hukumnya sama. Badal haji ke badal umrah satu orang untuk satu orang. Tapi saya pernah Hmm. jumpa satu orang yang buat badal umrah untuk 3 orang. Dan secara personal orang itu memang jahil dan selepas saya tegur baru dia tahu yang dia tak boleh buat dan selama ni dia pakai, dia gunakan cara itu untuk several umrah sebelum ni. Dia adalah satu orang Hmm. yang menetap di Makkah. Bila saya tahu dia buat umrah untuk 3 orang, saya tegur dia, saya kata, "Memang buat macam ni ke selama ni?" Dia kata, "Ya ustaz, pernah sampai 5 orang saya buat." Sudah. Dan dia tak tahu pun yang Oh, dia salah. dia tak tahu hukum tu lah. Hmm. Tapi memang ada. Saya nak tanya, mak saya dah bayar badal haji, paweh bisam, 3,000 untuk arwah ayah, tak silap bulan lepas. So macam mana, boleh percaya ke? Jawapan saya tak boleh percaya. Dan Pawes juga tanya, ada cara tak nak cek sama ada badal haji tersebut telah dibuat? Kena tunggu musim haji. Lagi mana tak musim haji kita tak tahu lah. Sebab tadi itulah isu dia. Isu dia kita nak minta video tu. Kita takut video pun kena mohong. Ya. Tapi cuma kalau dah Secara masuk secara logik, kiraan tu sendiri dah tak logik. Hmm. Kalaulah saya bayar 3,000, saya dapat video dan bukti, saya still tak percaya ustaz. Maaflah. Dengan saya fakta datang dulu. Kiraan tu sendiri dah tak memihak kepada fakta. Jadi kau datangkanlah video selepasnya, gambar, beria sekalipun. Saya tak percaya macam mana you could make it happen kan. So tanya saya balik daripada soalan Paweh Bisem ni, boleh percaya ke? Saya jawapan saya senang, tak boleh percaya. Cop cetak badal haji. Wujud tak ni? Aku tak pernah dengar. Cop cetak badal haji. Dia sebenarnya kalau dia keluarkan sijil, tak kisah sijil apa pun dia kira sebagai sijil juga. Even saya tak melihat badal haji ni perlukan sijil. Itulah. Nak bawa ke mana sijil tu? Masuk dalam resume ke? Kena masuk dalam package. baru nampak banyak sikit. Saya berikan air zam-zam sebagai satu manfaat dan ini saya minta daripada pelaksana sendiri lah. Sebab saya tak ambil duit, saya hanya salurkan. Saya kata saya percaya dekat Intah, amanah mesti dilaksanakan dan cuma boleh tak saya minta RM160 untuk saya beli air zam-zam. So dia kata okey, dia dah kira dah cost in dah tu dengan harga yang dia minta. So ambillah RM160, equivalent to RM120 untuk saya gunakan beli air zam-zam untuk bagi kepada waris. Itu sahaja. Even sijil pun kita hanya buatkan e-sijil lah, tak adalah sampai bercetak apa semua ataupun berfikir. Pasal bagi saya tak nampak sijil tu nak buat ke mana. Sebab kita faham sijil ni adalah untuk satu bukti pencapaian. Yang Yalah. bukan kepada sama ada untuk cari kerja ke dan sebagainya. Sijil tu kan nama si mati nak cari kerja mana pula kan. Kita faham dia bukan sijil tu, dia nampak macam itulah bukti bahawa badal haji telah dilakukan. Macam sijil apa dia panggil, sijil faraid tu. Yang sijil waris. Waris ni kalau pergi dekat kaunter faraid tu, dia buat sebagai urusan, dia dapat sijil. Tu sijil tu menunjukkan bahawa kalau haji ni dah dibuat haji. Okeylah. Dia boleh tunjuk dekat adik-adik dia. Ni tengok aku dah buat ni untuk pok ni. Kodenya begitu lah. Risit dah memadai saya kira. Saya kira lah risit dah memadai. Tapi ala kulli hal okeylah, fair. Cuma
untuk diletakkan Mhm. sebagai barang hadiah, saya rasa Mhm. macam tak patut kot. Ya, iyalah. Kalau kan. Itu Cuma marketing cop Ustaz. cetak badal haji ni, saya Heeh. tak pasti. Sindiket cop cetak badal haji. Sebenarnya Tak tahu. bila kita bagi pergi haji betul pun kita pun tak ada pun sertifikat kita pergi haji sungguh. Tak ada Ada. pun melainkan cop dekat Adalah kita punya dekat immigration lah, pasport lah. immigration sajalah. Itu Ha, sajalah ha, pun yang kita boleh ha. simpan sampai mati tu. Takkanlah kita Tapi nak buat itu. tak ada yang lain lah tu. Kalau Ha. itu dia sebab dekat Arab Saudi dia tidak ada satu pengesahan macam sijil tu. Jadi bila tak ada sijil tu, jadi tak adalah sindiket ni secara umum. Jadi dia nak ambil cop apa? Ah, Kecuali kalau dia ni dia dakwa bahawa okey, sijil yang kami keluarkan adalah daripada apa dia wizarah. authority tertentu. Ha. Kan orang berautoriti contoh. Yang tu kita kena buat laporan lah. Yang tu kena buat laporan. Ha. Kalau Don Abu Said ada maklumat, boleh maklum insya-Allah. Cuba terangkan sikit. Ada petugas haji offer 12,500 untuk badal haji. Okey tak haji? Okey, 12,500 untuk badal haji ada. Masuk Bagus. akal lah. Harga yang baik. Dari sijil badal haji sama macam sijil akikah kot Ustaz, sebagai bukti ibadah selesai dibuat. Paweh dia sambung, dia kata maksudnya terbanglah 3,000. Tak pergi lagi, boleh minta balik refund. Belum pergi haji lagi, belum masuk badal upah haji, belum masuk ibadah haji lagi. Boleh minta balik. Tanpa Boleh ada minta balik. refund, tanpa ada 1 sen pun burn, don't worry. Minta balik. Minta Tak balik lah, kisahlah minta orang nak balik. kecam saya ke, orang nak marah saya ke, tapi saya kena sampaikan kebenaran. Saya tak sanggup dah Ustaz. Wallahi saya tak sanggup dah tengok orang kena tipu, terutamanya bab umrah. Bab Betul. umrah kesian ramai orang kena.